kumpulan kami telah memilih tema dadah dengan tajuk Dadah Mengundang Padah. Dadah atau dalam bahasa Inggerisnya, drug adalah merupakan bahan kimia yang amat berbahaya kepada individu yang menggunakannya kerana boleh menyebabkan ketagihan sehingga individu tersebut berada dalam keadaan bawah sedar atau separa sedar. Hal ini berlaku kerana dadah mampu mengubah cara minda seseorang dan mengubah tubuh badan seseorang daripada berfungsi seperti dalam keadaan normal. Antara jenis dadah adalah kokain, ganja, heroin, syabu dan ekstasi. Metodologi kajian yang digunakan adalah menggunakan sumber internet daripada pelbagai laman sesawang yang rasmi dan sumber sahih yang boleh dipercayai. Sebagai contoh, jurnal, akhbar online, artikel daripada laman sesawang, kamus dewan, teks ucapan Perdana Menteri dan juga soal selidik. Kajian melalui sumber elektronik ini dilaksanakan berikutan keadaan isu semasa negara yang dilanda pandemik COVID-19 yang mengehadkan pergerakan dan berkumpul beramai-ramai di tempat awam. Isu penyalahgunaan dadah sememangnya tidak asing lagi di negara Malaysia yang telah mengundang pelbagai kesan negatif kepada negara. Tujuan kami memilih tajuk ini sebagai kajian adalah kerana gejala penyalahgunaan dadah dan bahan menunjukkan peningkatan yang serius pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018, kes penyalahgunaan dadah dan bahan mencatatkan sebanyak 130,788 kes, manakala 142,199 kes pada tahun 2019. Gejala penyalahgunaan dadah ini juga tidak mengenal peringkat umur mahupun jantina. Hal ini menimbulkan kebimbangan kepada negara kerana menurut statistik Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK pada tahun 2020, bilangan penagih dadah dalam kalangan lelaki menunjukkan peningkatan sebanyak 8.4%, manakala 15.8% dalam kalangan wanita. Gejala ini juga melibatkan masyarakat dalam kalangan kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun sehingga golongan dewasa yang melebihi umur 40 tahun. Apa yang lebih merisaukan adalah dadah yang disalahguna ini melibatkan beberapa jenis dadah yang sangat berbahaya kepada kesihatan fizikal dan mental seorang manusia. Bukankah generasi muda ini bakal mewarisi kepimpinan negara pada masa hadapan? Jika masalah ini masih berleluasa, apakah dan bagaimanakah keadaan negara yang bakal dipimpin oleh generasi muda kelak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Amira Afrina binti Abdullah 280293 akan membentangkan tentang faktor-faktor penyalahgunaan dadah. Faktor-faktornya adalah persekitaran sosial, individu terbabit, tekanan hidup, kekurangan moral dan peranan pihak berkuasa yang lemah. Berikut adalah rekod sebab-sebab penyalahgunaan dadah dari Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Kita dapati penyebab utama adalah pengaruh rakan iaitu faktor persekitaran sosial sebanyak 13,676 kes dilaporkan pada tahun 2019. Pengaruh rakan-rakan dan sikap mereka yang kurang disiplin boleh menyebabkan seseorang itu mudah terjerumus dalam jenayah ini. Kemudian, faktor individu terbabit itu sendiri. Disebabkan mereka kurang pendedahan tentang bahayanya dadah, mereka mempunyai perasaan ingin tahu tentang dadah. Lalu mereka terlibat dalam jenayah salah guna bahan tanpa disedari. Seterusnya, kecenderungan penagihan relapse, iaitu penagih yang kembali menagih selepas program pemulihan boleh berlaku disebabkan keyakinan diri yang lemah. Malah, alasan untuk berseronok juga merupakan faktornya. Kekurangan moral dalam kalangan penagih merupakan faktor asas yang mempengaruhi kehidupan mereka. Para remaja ke pusat hiburan untuk mencuba pelbagai jenis dadah dan berseronok dan secara tidak langsung, mereka tertarik dengan gaya hidup penagih dadah. Seterusnya, mereka yang mempunyai masalah tekanan hidup cenderung untuk terlibat dalam penyalahgunaan dadah kerana mereka mengambil dadah sebagai jalan penyelesaian untuk lari dari kepahitan hidup realiti mereka. Begitu juga dengan kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran yang menyaksikan penggunaan dadah dan menjadi kebiasaan serta selesa dengan persekitaran tersebut. Akhir sekali, berikutan adalah keratan akhbar Astro Awani yang menyatakan bahawa terdapat banyak kekurangan di pusat pemulihan. Ini menggambarkan bahawa pihak berkuasa kurang perhatian terhadap proses pemulihan para penagih. Pusat pemulihan yang serba kekurangan boleh mempengaruhi keberkesanan proses pemulihan tersebut. Dengan itu, masalah ini perlu dibincangkan dan diperbaiki serta bertindak
mengatasi jenayah penyalahgunaan dadah. Jika jenayah ini dipandang remeh, padah menanti kelak. Menurut kajian yang dikaji, antara kesan dadah kepada nasionalisme, pembinaan negara bangsa dan patriotisme ialah masalah sosial timbul. Penagih dadah hilang rasional dan melakukan apa-apa seperti rompakan dan kecurian untuk mendapatkan wang untuk membelikan dadah. Jika semua rakyat mempunyai semangat nasionalisme dan tidak mementingkan diri sendiri sahaja dan memberi peluang pekerjaan kepada penagih dadah, akan membantu membina bangsa yang maju dan mencegahkan dadah. Selain itu ialah imej negara tercemar. Kedai dadah menyeludup dadah dari Malaysia ke luar negara lain akan menjadikan Malaysia dijadikan label sebagai pusat transit dadah yang dikenali oleh seluruh dunia. Masalah sosial timbul seperti rompakan dan kecurian akan menurunkan imej negara. Pelancong akan berasa takut datang ke negara kita dan menyebabkan industri pelancongan terjejas. Tambahan pula ialah keselamatan negara tergugat. Penyeludupan dadah secara haram berlaku tanpa dikawal di negara kita akan menyebabkan keselamatan negara tergugat. Contoh ini dapat dilihat melalui Perang Candu Pertama dan Perang Candu Kedua. Jika semua rakyat mempunyai semangat patriotisme, cintai kepada negara melebihi cintai kepada diri sendiri, bekerja sama dengan kerajaan membanteras dadah dan menjauhi daripada dadah, akan mencegah Malaysia hilang identiti sendiri dan membantu pembinaan negara bangsa. Jika semua rakyat tidak bersatu padu, akan menyebabkan Malaysia termusnah dan keselamatan negara tergugat. Tambahan pula ialah ekonomi negara Malaysia. Kerajaan telah membuat banyak pembelajaran dalam pemantauan dan pengawasan setiap tahun untuk membanteras dadah. Pekerja yang menagih dadah akan menyebabkan produktiviti kerja menurun dan pengubahan wang haram berjuta-juta dolar US secara tidak langsung akan menurunkan hasil untung negara. Hal ini akan menyebabkan ekonomi negara Malaysia. Akhir sekali ialah perselisihan antara kaum. Penagih dadah menjauhi diri daripada masyarakat berbagai kaum, hanya bergaul dengan penagih dadah sahaja akan menyebabkan persengketaan kaum, melemahkan kemajuan, perpaduan dan pembangunan masyarakat. Nama sejahtera, nama saya Goh Yan Ping dan saya hari ini ingin membentangkan langkah-langkah menangani isu dadah di Malaysia. Dalam kajian ini terdapat 5 langkah-langkah untuk menangani isu dadah di Malaysia. Langkah pertama adalah mengkaji semula akta sedia ada. Hari ini kerana kes dadah semakin meningkat di dalam masyarakat tanpa perangan. Oleh itu, mungkin wujud kelemahan dalam akta berkaitan dadah sedia ada. Oleh itu, pihak kerajaan dicadangkan membuat pindaan semula terhadap akta sedia ada supaya akta tersebut lebih sempurna. Kedua adalah menyediakan rawatan kedagihan dadah kepada penagih dadah. Ini dapat menjamin penagih dadah menerima rawatan yang berkesan dan dapat berhidup semula di masyarakat. Langkah ketiga adalah inisiatif institusi pendidikan. Institusi pendidikan boleh melalui program pendidikan untuk meningkatkan kesedaran remaja terhadap dadah, seperti program pengenalan kesan dan keburukan dadah kepada remaja. Dengan ini, dapat mencegah remaja daripada dadah sejak kecil. Langkah keempat adalah penguatkuasaan undang-undang. Kerana terdapat sebilangan ahli agensi penguatkuasaan dadah mendedahkan maklumat berkaitan operasi membantas dadah kepada penjenayah dadah. Oleh itu, ahli agensi penguatkuasaan dadah perlu menguatkuasakan undang-undang berkaitan dadah dengan berintegriti. Langkah terakhir adalah menyediakan perkhidmatan kaunseling. Terdapat kajian menunjukkan bahawa kaunseling berkesan dalam proses pemulihan penagih dadah kerana ia dapat membantu penagih dadah menjauhi dadah secara dalaman. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, dadah sebenarnya berada dekat dalam kehidupan seharian kita. Tanpa kita sedari, kita sendiri mengambil beberapa jenis dadah dalam kehidupan. Contohnya, kita akan mengambil paracetamol dan antibiotik apabila demam, sakit kepala dan sebagainya. Teh, kopi dan coklat juga mengandungi sejenis dadah rangsangan yang dikenali sebagai kafein.
Namun dadah ini merupakan dadah yang tidak berbahaya dan tidak salah di sisi undang-undang. Dadah yang berbahaya seperti kokain, ganja, heroin, syabu dan ekstasi dapat mengubah perasaan dan fikiran. Hal inilah yang menjadikannya sangat bahaya sehingga boleh mengancam nyawa sendiri dan juga orang lain. Oleh itu, kita perlu menjauhi dadah supaya dapat menjamin keselamatan diri, masyarakat dan negara.